وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kita dengan nikmat-nikmat yang lain sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, kami pasti akan menambahkannya. Sekiranya kamu kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka hendaklah kamu tahu azabku sangat pedih. Jadi demikianlah kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, perlu sama-sama berusaha untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan sebab syukur kita itu Allah Ta'ala tambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi pada malam ini, yang sebelum ini menjadi kebiasaan kuliah pada malam ini ialah kuliah Kitab Al-Hikam, tetapi memandangkan kepada kehadiran pelajar-pelajar baru yang sudah tentu dari segi latar belakang pengajian itu berbeza-beza, maka saya rasa saya nak umumkan kuliah pada malam ini. Yang ini bukan kuliah Kitab Hikam lah malam ni. Kita nak umumkan sesuai dengan bi'ah, suasana pengajian ilmu ni, pelajar-pelajar baru ni. Mari kita sama-sama meneliti beberapa perkara berkaitan dengan persoalan ilmu itu. Pertama sekali, apa sebenarnya ilmu? Ilmu itu secara mudahnya, tanpa kita melihat kepada ikhtilaf di antara alim ulama, ahli falsafah dalam membahaskannya, secara mudahnya ilmu itu mengetahui sesuatu berdasarkan keadaan real sebenar perkara itu. Kita tahu tentang sesuatu yang mana pengetahuan kita tu memang bertepatan, berbetulan dengan apa yang kita tahu tu. Jadi pengetahuan kita dengan waqi', dengan realiti sama. Ilmu. Jadi berasaskan kepada ini salah satu mafhum ataupun definisi yang dikemukakan oleh para sarjana lah tentang ilmu.
iaitu kita tahu tentang sesuatu membetuli kenyataan sebenarnya. Jadi berasaskan kepada definisi ini, kefahaman ini, berarti segala pengetahuan kita yang tidak menepati keadaan sebenarnya itu tidak dianggap ilmu. Berdasarkan takrifan inilah. Cuma hari ini semua tu dikira sebagai ilmu. Yang betul pun ilmu, yang salah pun ilmu. Dianggap sebagai umum. Umum pengertian ilmu itu sebagai satu bentuk pengetahuan. Sama ada pengetahuan kita tu betul, mendapati keadaan sebenar, atau sebalik, atau lain daripada keadaan sebenarnya. Berkait dengan persoalan ilmu ini, maka ayat yang patut kita rujuk, kita renungi dalam usaha untuk melibatkan diri dengan keilmuan ini, iaitu ayat yang pertama yang diturunkan. Sebelum itu, hendaklah kita sedari bahawa antara sebab-sebab yang mengangkat darjat manusia itu adalah dengan ilmu. Ilmulah yang menjadi sebab manusia itu dinaikkan tarafnya. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang diberikan iman, pertama sekali iman. Yang mengangkat darjat manusia ini adalah keyakinannya, kepercayaannya atau agamanya, keimanannya. Itulah antara asas utama kepada kemuliaan manusia. Yang kedua, yaitu ilmu yang diberikan, penguasaan ilmu. Jadi inilah dua sebab manusia memperoleh kemuliaan, kerana keimanan dan keyakinannya, dan kerana ilmu pengetahuan. Kerana disebut dalam Al-Quran seperti itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala beri dua perkara ni, beri keyakinan yang teguh, makrifat yang mendalam, kemudian diberikan penguasaan ilmu pengetahuan yang baik, maka dia sudah memiliki dua ciri-ciri kemuliaan manusia. Jadi perkara yang perlu kita sedari sebagai hamba Allah, bahawa pengajian ilmu ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang rendah nilai dia. Hari ini kita dengar ada suara-suara menyebut ngaji tinggi-tinggi pun kadang-kadang tak ada kerja kok. Kita dengar suara-suara itu hari ini. Ngaji tinggi-tinggi, lulu tinggi-tinggi, gaji tak berapa persen. Kadang-kadang hari ini banyak saya dengar benda-benda macam ni. Ini orang yang tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ilmu pengetahuan. Masalah kerja, gaji itu masalah rezeki, itu cerita lain. Jangan disinonimkan ngaji tinggi, gaji rendah, kerja tak ada dan sebagainya. Dikait. Jangan. Ini dua perkara yang berbeza. Persoalan ilmu, persoalan rezeki, kodoh masing-masing. Jangan dikaitkan. Sehingga hari ini bila orang tengok fenomena kelulusan yang tinggi, ada kelulusan yang baik, tiba-tiba tak ada kerja atau kerja gaji murah dan sebagainya, akhir sekali mendorong tak payah mengaji tinggi-tinggi lah, sia-sia je. Ini pemikiran yang kolok, pemikiran yang sakit. Jangan dipakai pemikiran seperti ini. Pengajian tetap pengajian, dua aspek yang berbeza. Ilmu dia ada nilai sendiri, dia ada nilai yang sendiri, dia ada kemuliaan yang sendiri. Jadi dalam Al-Quran dinyatakan itu, bahawa Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang beriman, dan orang yang diberikan ilmu itu beberapa darjat mengatasi yang lain. Balik kita kepada ayat yang diturunkan. Ayat yang pertama yang diturunkan itu Iqra' bismi rabbik. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa makna ayat ini? Makna yang biasa kita dengar dan biasa diulas, biasa dijelaskan, iaitu suruhan supaya membaca. Apa yang kita nak baca?
Jadi perkataan iqra' tu membaca, sekalipun dalam pengertian bahasa kita ni spesifik makna baca tu, tapi sebenarnya dia lebih kepada makna belajar. Yang mana membaca itu adalah kunci dia, atau salah satu cara dia untuk mendapatkan ilmu. Tapi yang pentingnya mempelajari sesuai dengan hadis, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperolehi dengan cara belajar. Jadi bila sebut belajar ni, mengaji lah bahasa kita. Bila sebut mengaji ni, kena cari, bukan jadi tunggu, kena pergi. Jadi ilmu ni kita yang kena pergi, bukan jadi tunggu, mari, tidak. Kita yang kena pergi dengan arti kita kena berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi ayat iqra' ini pertama sekali bermakna bacalah. Apa yang kita nak baca? Dijelaskan oleh para ulama, ahli tafsir dan sebagainya. Pertama sekali ayat apa yang disuruh baca itu adalah ayat. Dan telah dijelaskan ada dua jenis ayat. Ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran kena dibaca, dipelajari, diimani. Yang kedua, ayat kauniyah. Ini sebahagian alim ulama kita menjelaskan, menafsirkan perkara ini, iaitu ayat yang perlu kita baca ni dua bentuk ayat. Ayat Qur'aniyah, yakni wahyu, kita kena belajar supaya dapat mengetahui pedoman-pedoman yang nak disampaikan kepada kita menerusi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Dan yang kedua, ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Kalau ayat Qur'aniyah jelaslah, yakni ayat Al-Quran, yakni membaca wahyu, mempelajari wahyu, mempelajari Al-Quran dan tafsirannya, iaitu Al-Hadis. Mempelajari Al-Quran dan Hadis dan segala ilmu yang ada padanya itu dipelajari dengan baik. Itu salah satu daripada pengertian yang terangkum di dalam perintah itu, belajar Al-Quran, belajar Hadis. Tapi tidak semua orang yang berkencerungan, yang berkemampuan, yang berpeluang, yang menjurus kepada pengajian itu. Tidak semua. Adalah segolongan di antara orang Islam ni yang memang dia cenderung, dia suka dan dia memang mengikuti jurusan itu, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis dan cabang-cabangnya itu. Tapi tidak semua. Maka yang lain itu termasuk juga dalam ayat Iqra' ini. Termasuk dalam ayat Iqra', iaitu ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah ini iaitu alam semesta ini sebenarnya adalah menjadi ayat. Ayat ini dalil. Dalil yang bukan saja akan membuktikan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam ni, tetapi juga akan membuka banyak rahsia-rahsia alam. Banyak rahsia-rahsia alam. Dia akan membuka banyak rahsia. Jadi ayat kauniyah inilah yang dibaca oleh saintis pada hari ini. Sama ada saintis tu dalam pelbagai bidang lah. Sama ada mereka ini dalam bidang perubatan ke, bidang sains sosial ke, tak kira lah. Semua yang mereka baca itu sebenarnya ayat kauniyah, ayat alam semesta, yang mana penelitian terhadap perkara-perkara itu dia akan membuka banyak rahsia keilmuan. Tapi di penghujungnya dia akan membawa manusia kepada ketauhidan, dia akan membawa manusia kepada makrifat, mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur seluruh alam ini. Jadi apa-apa pun jurusan yang ditempuh termasuk dalam perintah ini, sama ada dia mengaji bidang pengajian Islam ke atau bukan bidang pengajian Islam ke, termasuk yang disuruh bacalah. Jadi ayat-ayat yang dimaksud itu terangkum Quraniyah dan juga ayat-ayat
kauniyah ini dipelajari dengan baik. Jadi baik, kemudian berkait dengan ayat ini ada satu perkara yang perlu kita perhatikan, dan ini telah diperhatikan oleh sebahagian peneliti, sebahagian penafsir dan peneliti pengkaji ayat Al-Quran ni. Mereka cuba meneliti apa rahsia perintah supaya membaca itu diulangi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' wa rabbukal akram, diulang lebih dari sekali. Kalau dalam ayat ni 2 kali. Pengulangan ini apa artinya? Jadi sebahagian sarjana mereka itu memahami pengulangan yang berlaku pada ayat ini semacam memberi petunjuk menurut faham mereka ni lah, bahawa dalam usaha kita ni nak mempelajari ilmu, nak menyelidik, nak mengkaji, nak mencari ilmu, nak menguasai ilmu, tak dapat tidak kena ada pengulangan, kena mengulang acak kali. Barangkali daripada pengulangan inilah, barangkali lah menurut hemat saya lah, kalau kita nak tengok kod bahasa Inggeris kot, barangkali saya pun tak berpasti betul bahasa Inggeris macam mana asal begini. Barangkali daripada pengulangan inilah perkataan Inggerisnya research itu, pengkajian yang dibuat berulang kali, penelitian banyak kali, kena tengok, kakak kena tengok semua. Dalam pengkajian hari ini, dalam kajian moden hari ini, memang tak nak lagi penelitian yang perlu dibuat berulang kali. Kena baca acak kali, kena tengok acak kali, kena hafal acak kali, kena teliti banyak kali, barulah ilmu tu hadam, baru kita dapat boleh. Jangan baca sekali tutup senyap, kena acak kali. Ni kekunci orang mengkaji. Orang yang berjaya dalam ilmu, dia tak akan sekali, dia akan hadam banyak kali. Itu kunci dia. Jadi kalau itu urusan pengkajian kita pun, dalam pengajian agama pun sama. Kita tak dapat tidak, kita akan menghadapi banyak halangan dalam pengajian. Kadang-kadang mengaji tak apa nak faham, kadang-kadang buntu, kadang-kadang gelak gambar tak nampak. Jadi gelak tak faham lah, itulah. Apa solusinya? Salah satu solusi, banyaklah. Salah satu saya nak beritahu, ini bukan satu-satunya, salah satu pedoman kalau kita ni menghadapi kebuntuan, ambil pedoman ayat tadi tu, ulang. Dan ini sudah dicuba oleh ramai alim ulama. Sebahagian mereka itu apabila mereka membaca kitab-kitab alim ulama terdahulu, mereka tak faham, mereka baca tak faham. Jadi mereka mempraktiskan pengulangan ni. Mereka baca sekali tak faham, mereka lock dulu, lock sekejap, perang sekejap, orang kata perang, lepas tu buka semula, baca lagi. Kali kedua sudah lain bacaan kita, kefahaman kita. Sebahagiannya yang tidak difahami sebelum itu akan difahami insya-Allah. Demikianlah kali-kali selanjutnya. Inilah rahsia pengulangan. Dan alim ulama kita, termasuklah ulama-ulama besar, mereka ini memang menjadi kekunci mereka memahami ilmu, mereka ulang acak kali. Pengulangan itu penting. Yang kedua, pedoman bagi kita ni dalam pengajian ni tak lain lagi daripada kita ni kena merujuk kepada punca ilmu, sumber asal kepada ilmu. Sudah tentu ilmu, semua ilmu berpunca daripada Allah yang Maha Mengetahui, Al-Alim. Tak lain lagi. Ilmu tu mari daripada punca tu. Jadi bila kita menghadapi kebuntuan dalam pengajian, di dalam pembelajaran, salah satu pedoman, bahkan inilah yang kuatnya, kena rujuk ke dia, kena balik ke dia. Dan inilah yang dipraktiskan oleh Ibn Sina, tokoh yang kita tahu, tokoh yang terkenal, yang kita tahu menguasai bidang ilmu. Hampir keseluruhan ilmu dia kuasai pada zaman dia. Sama ada ilmu bersifat ilmu keagamaan, ilmu semasa, ilmu sains, teknologi pada zaman tu, perubatan, falsafah, dikuasai Ibn Sina. Ibn Sina dia belajar ilmu atib, ilmu perubatan tu 2 tahun. Sudah menguasai hampir keseluruhan bidang-bidang ilmu perubatan yang ada pada zaman dia. 2 tahun mengaji. Kita baru tahun BA dah lepas. Diploma 3 tahun.
2 tahun habis menguasai bidang-bidang ilmu perubatan, ilmu zina. Tapi manusia ni memang dia ada kelemahan dia lah, tak nak lagi. Tapi yang penting bagaimana kelemahan itu diatasi. Jangan carilah manusia yang sempurna, tidak ada. Tapi atas kelemahan kita itu yang penting solusinya. Apa penyelesaiannya? Jadi kalau kita tengok rujuk pada Ibn Sina, sekalipun tokoh ini ada aspek-aspek kontroversinya, saya tak nak bincang lah aspek kontroversi dia tu, tak apalah. Kita dia sebagai jangan tokoh ilmuwan Islam lah. Dia ni ketika dia mempelajari satu bidang ilmu yang sangat susah, iaitu falsafah Al-Farabi, dia baca kitab Farabi ni tak faham. Dia tak faham kitab-kitab falsafah yang dikarang oleh filsuf Al-Farabi ni, ahli falsafah yang bernama Al-Farabi ni. Dia baca tak faham, tapi bagaimana dia selesaikan? Dia bersalat, dia baca-baca tak faham, dia semayang. Lepas tu dia baca pula, tak faham lagi, dia semayang lagi. Akhir sekali sampai dia faham. Itu solusi. Itu yang saya maksudkan, kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Bila kita buntu dalam pengajian, jangan lupa bahagian ini. Jangan lupa bahagian ilmu. Baik, balik kita kepada ayat Iqra. Suruh kita supaya membaca, baca ayat kauniyah, ayat Quraniyah. Apa-apa ilmu yang kita dapat, pertama sekali biarlah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Apa ukuran ilmu yang memberi manfaat? Apakah semestinya ilmu daripada yang direct, soreh daripada ayat Al-Quran dan hadis, ilmu tafsir, ilmu ini yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis? Apakah itu ilmu yang memberi manfaat? Ilmu yang lain, ilmu sains, ilmu perubatan tidak memberi manfaat? Atau bagaimana? Apa ukuran sesuatu ilmu itu bermanfaat? Jadi ukuran sesuatu ilmu itu memberi manfaat, sejauh mana ilmu itu pertama sekali menjadikan kita ini lebih mengenal, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ukuran dia. Tak kira ilmu Al-Quran dan hadis ke, ilmu sosiologi ke, psikologi ke, apa-apa saja ilmu yang akhir sekali memantapkan keyakinan kita kepada Allah, menguatkan lagi mendalamkan lagi makrifat kita terhadap Allah, menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Itulah ciri utama ilmu itu memberi manfaat. Yang kedua, ilmu itu dapat digunakan untuk maslahah manusia, untuk kemaslahatan awam, kemaslahatan umum. Ilmu itu dapat dimanfaatkan, sekalipun ilmu itu bukan dalam bentuk ilmu keagamaan, ilmu psikologi ke apa saja, tapi memberi manfaat, diambil manfaat oleh orang untuk menyelesaikan masalah hidup dia. Itu juga dikira sebagai ilmu bermanfaat. Jadi jangan kita sempitkan bahawa ilmu yang memberi manfaat ni ilmu Al-Quran dan hadis saja. Jangan. Ada kalanya, saya nak beritahu, ada kalanya nak khabar pun kadang-kadang sebut salah kau ni. Tapi terpaksa khabar. Ada kalanya kau dah guna cara ilmu Al-Quran dan hadis itu menjadi ilmu yang merosakkan. Ni saya takut nak khabar. Bukan ilmu tu yang merosakkan, dibawa dengan gaya yang merosakkan. Sebab apa saya berani kata macam tu? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis boleh merosakkan. Masya Allah, ini kenyataan yang sesat ni. Dengar dulu. Jangan cepat-cepat kata sesat, dengar dulu apa yang kita nak beritahu. Yang saya maksudkan ilmu Al-Quran dan hadis tu ada kalanya. Ingat bang, perkataan ada kalanya tu kadang-kadang dia boleh membawa kepada kerosakan. Dari segi mana? Bukan ilmu itu, tetapi pembawa ilmu itu, pembawanya itu. Dari mana semua ini? Tengok, perhatikan. Pertama sekali kita akan tengok Nabi memberitahu fenomena akhir zaman, bahawa kerosakan akhir zaman ini selain daripada berpunca daripada masalah-masalah keduniaan, masalah-masalah kemaksiatan, masalah dajjal, macam-macam lagi lah yang kita sebut hari ini ni, salah satu daripada sesuatu yang merosakkan agama Islam ni sendiri dari kelompok pengamal agama itu sendiri. Dari kelompok pengamal
yakni pengaji, orang yang mengkaji agama itu sendiri. Salah satunya. Ini yang saya masukkan. Jadi jangan salah faham atas kenyataan ini, jangan ambil sekerat. Yang saya masukkan itu ada kalanya. Jadi bukan Al-Quran itu, hadis itu yang merosakkan, tapi gaya pembawa yang membawa ilmu itu. Baik, dalam hadis yang panjang Nabi menjelaskan salah satu daripada kriteria kelompok-kelompok yang merosakkan agama dari dalam ni, pertama sekali yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka ini membaca Al-Quran, baca, tapi Al-Quran mereka itu tidak melampaui kerongkong mereka itu. Maksudnya tak sampai ke dalam, bukan menjadi keyakinan mereka, bukan menjadi pegangan mereka, bukan menjadi penghayatan mereka. Dan sesuai dengan hadis yang lain, rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'anuh. Ada kalanya orang yang baca Quran tu, Al-Quran tu sendiri melaknat dia. Nauzubillahi min zalik. Jadi disebut. Jadi itu yang saya maksudkan, bahawa saya nak jelaskan bahawa ilmu yang beri manfaat ni, iaitu pertama sekali ciri dia tak kira ilmu keagamaan ke atau bukan keagamaan ke. Pertama sekali dia ada ciri, dia akan meneguhkan makrifat manusia itu terhadap Allah. Dia akan memperdalam mengukuhkan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah, menambahkan keyakinannya terhadap Allah. Dan yang kedua, dia ada ciri-ciri manfaat untuk masalah orang ramai, dapat dimanfaatkan, dapat digunakan untuk kemaslahatan, untuk digunakan pakai memenuhi keperluan hidup manusia dan menyelesaikan masalah manusia. Tak kira lain apa. Itu saya sebut tadi. Cuma saya takut orang salah faham tak kenyataan tadi tu. Saya sebut sikit dalil tadi. Kalau nak tengok dalil panjang sekali boleh. Nabi sebut lagi antara ciri-ciri kelompok ni, maksudnya kelompok ahli agama tapi menjadi perosak pada agama itu sendiri. Yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysu minhu fi syai'. Mereka ini bercakap, berbicara hadis sama, hadis. Biqauli khairil bariyah, kata-kata sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Sudah tentu tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu tidak ada. Jadi maksud mereka yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka ini berbicara dengan kata-kata sebaik-baik manusia itu. Mereka ini perkataan mereka banyak menggunakan hadis-hadis Nabi, tapi Nabi kata walaisu minhu fi syai', sedangkan mereka sendiri pun tak pakai hadis yang mereka guna, pakai untuk orang, tidak untuk diri sendiri. Tak ada bahagian pun mereka ni. Ini ciri hadis yang panjang yang Nabi sebut. Tengok riwayat lain lagi, ada lagi. Kelompok-kelompok mereka ni antara ciri-cirinya tu'jibunahum, Nabi kata, wa tu'jibuhum anfusuhum. Kamu merasa heran kepada kelompok mereka ni, kelompok yang sama dalam hadis yang berbagai. Kamu merasa kagum terhadap mereka, kagum dengan semangat, penampilan, pakaian, itu keilmuan, kagum. Kita rasa rendah diri, mungkin kita tidak sealim tu, kita tidak sesoleh tu, kita tidak sebaik tu. Kita rasa kagum terhadap orang ni, orang Islam ni kagum terhadap kelompok ni. Tapi masalahnya waktu ujibuhum anfusuhum, tapi mereka sendiri pun kagum terhadap diri mereka sendiri. Masya-Allah, ni penyakit dia. Orang kagum tu tak apalah, itu urusan orang. Tapi tuang punya badan ni tak kurang bangga dirinya tu. Ini penyakit kelompok-kelompok ini. Jadi ilmu yang memberi manfaat itu, pastikan ilmu itu akan menjadikan kita ini orang yang penuh dengan adab dan tawaduk. Jangan sampai seperti ini. Kerana ilmu ni kadang-kadang bila banyak doa lalu, jadi buta mata kita pun ada juga. Cahaya kalau dia terang tu, dia menjadi penyuluh, nampak cahaya. Tapi kalau dekat dengan mata doa lalu, dia pina, jadi boleh. Demikianlah ilmu. Dia adalah baik, nur, memberi penerangan kepada kita, menjelaskan kita banyak perkara, menampakkan mana yang baik yang buruk. Tapi tak kena gaya, jadi nyakit pun ada. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu, baguslah bertambah ilmu, tapi hak serekeh dengan dia tu tak tahan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya. Ilmu bertambah, pengetahuan bertambah, tapi pedomannya tidak bertambah. Hatinya itu tidak menjadi lebih cemerlang, lebih cerah, lebih makannya tidak lebih bersinar. Ilmunya bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Berarti dia tidak bertambah kecuali semakin jauh daripada Allah. Jadi kita mengaji ilmu ni, jangan sampai kita terkena penyakit ini. Tang-tang kita jadi alim sikit, tahu sikit, orang lain kita rasa bodoh belaka. Jangan. Orang lain serba bodoh, serba tak betul, serba tak kena. Kita serba lengkap, serba sempurna. Ni mari kadang-kadang tidak sedar ni. Penyakitnya mari ni. Ini penyakit ahli ilmu, penyakit ahli akademik, penyakit para ulama. Pandang remeh kau orang, pandang bodoh kau orang. Orang lain serba tak erti, serba tak betul, serba tak kena. Dia serba betul, serba tepat dan sebagainya. Ini penyakitnya. Tanpa sedar kadang-kadang timbul penyakit. Jaga-jaga mengaji ilmu, tak kira lah ilmu agama ke, bukan ilmu agama ke, jangan sampai kita jadi rosak dengan ilmu itu. Bukan ilmu itu yang rosak, jiwa kita tu yang rosak kerana merasa berilmu. Tapi kalau kita menjadikan ilmu itu sebagai nur, insya-Allah itu adalah menjadi pembuka jalan kepada kebaikan. Tapi kalau kita jiwa kita buntu, hati kita rosak, sakit, maka ilmu hak mari kita tu dia akan menumbuhkan kesombongan, unjub dan takabur. Dia akan pandang rendah korang, pandang remeh korang. Maka itulah yang akan menjauhkan kita daripada Allah. Sebab itulah salah satu di antara tafsir ayat Al-Quran Iqra' tadi tu, tafsiran yang kedua, marjuh tafsir ni. Tak apalah saya nak sebut juga suhunya tafsiran ayat Iqra' ni, suruh baca ni, apa ni bila Nabi disuruh baca ni, apa yang disuruh baca? Ada riwayat menyebut menghuraikan kenyataan ni Jibril mari bawa satu bungkusan yang mengandungi semacam sebuah kitab lah. Maka sebab itu bila disuruh baca, Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tak pandai baca, aku tak erti nak baca, aku seorang ummi. Jangan salah faham. Ini satu poin yang kadang-kadang kita tersalah faham. Ada orang cuba nak menolak fakta ini. Dia kata mana boleh Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai menulis, mana boleh gitu. Bodoh, dia baca bodoh gitu. Tak pandai baca, tak berarti bodoh. Dua sisi yang berbeza. Belum tentu orang pandai baca dia cerdik, dan belum tentu orang tak erti baca dia bodoh. Kita berjumpa dah orang yang menjadi orang yang berjaya tapi pengajian SPM nya kena buat. Tapi dia menjadi orang yang berjaya dalam bidang dia, kaya raya, SPM je kena molek, tak ada CJ pun. Kadang-kadang berlaku. Ini wakil, realiti, kenyataan. Jadi dua sisi yang berbeza. Jadi ummi ni memang tak erti baca, tak erti nulis, tapi bukan berarti bodoh. Bukan berarti bodoh. Kerana sengaja Al-Buti telah menjelaskan hikmahnya dalam fiqh sirahnya. Antara hikmahnya Allah Ta'ala jadikan Nabi ni tak erti baca, tak erti nulis, tak erti nak baca, tak erti nulis ni, tujuannya nak menutup sangkaan orang yang mungkin akan menyangka Nabi Muhammad ni dapat memberitahu ayat atau ayat ni kerana hidup mengaji. Dia ngaji situ, dia ngaji sini, belajar sini. Jadi ayat ni bukan asli datang daripada Allah, asli pengajian dia. Jadi Allah Ta'ala nak tutup ruang tu, sangkaan tu, maka ditakdirkanlah Nabi Muhammad itu tidak mampu, tak pandai baca, tak pandai menulis. Jadi tidak pandai baca, tak pandai menulis bukan berarti bodoh. Jadi ayat Al-Quran ini pertama sekali suruh baca, dan ada benar disuruh baca. Tapi ada tafsiran yang kedua yang disebut, antaranya tafsiran Abi Ubaidah yang diperkukuhkan oleh beberapa tokoh alim ulama yang lain yang menyetujui tafsiran yang kedua ni berkenaan dengan makna ayat Iqra' ni. Dia ada makna yang kedua. Kalau makna yang pertama tu suruh baca, ayat yang kedua ni suruh sebut. Suruh sebut. Dah sebut apa benda? Iqra' tu dengan makna uzkur,
Sebut. Tapi sebut apa? Nak sebut apa? Iqra bismi rabbik itu bila sebut uzkur ba tu dianggap sebagai zaidah oleh orang yang menjelaskan ayat ni dengan makna yang kedua ni. Tak apalah yang belajar bahasa Arab ke tak apalah, saya sebut ikai-ikai lah. Uzkur, kesimpulannya Iqra bismi rabbik itu dengan makna uzkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Artinya zikir. Hendaklah kau selalu menyebut-nyebut nama Tuhanmu, berzikir menyebut nama Allah. Bahasa mudahnya ayat ini selain daripada menyuruh supaya membaca sebagai asas kepada keilmuan, asas kepada ketamadunan, tapi ayat ini juga menyuruh kita supaya berzikir, menguatkan hubungan hati kita dengan Allah sebagai asas kepada ketamadunan kerohanian. Percayalah, manusia tak akan berjaya dengan baik kalau yang dapat dibina itu hanyalah ketamadunan kebendaan saja. Percayalah. Ketamadunan kebendaan saja ni tidak akan jamin ketamadunan yang baik kalau tidak dituruti dengan ketamadunan kerohanian, spiritual. Hari ni kita tengok manusia yang buat bangunan besar-besar, dia juga tukang putus ke dia. Dia buat perusahaan besar-besar, binaan besar-besar, kali dia tembok semula. Manusia tula je. Ni tukang buat, ni tembok. Ni buat pula, ni tembok. Acul buh gitu je. Ini akibat apabila pembangunan manusia itu adalah pembangunan kebendaan saja, tidak diimbangi dengan pembangunan spiritual, pembangunan kerohaniannya. Sebab itu kalau nilai intelektual saja yang dibangunkan tapi nilai spiritual tidak dibangunkan bersama, penyakit lain yang akan banyak timbul. Kalau dulu perampok yang merampok mungkin terhad, tapi kalau dia orang cerdik, rompokannya tu lebih dahsyat. Kalau pembunuh, dia bunuh orang gaya lama mungkinlah, tapi kalau dia profesional, dia cerdik, pembunuhan tu lebih dahsyat lagi. Sebab cerdik, bijak. Inilah bila manusia tidak menseiringkan pembangunan spiritual, pembangunan intelektual dengan pembangunan spiritual ini. Jadi ayat pertama yang diturunkan tu, salah satu maknanya membangunkan ilmu yang menjadi sebab kepada pembangunan kehidupan intelektual. Kemudian berkait daripada intelektual itu pembangunan kebendaan, kehidupan dan segala macam cabang-cabangnya itu. Dan tafsiran yang kedua pada ayat Iqra ini iaitu mengacu kepada hati yang berhubungan dengan Allah, iaitu isyarat kepada pembangunan spiritual. Sebab tu kadang-kadang hari ni bila kita tengok ada orang kau cerdik tapi akhlak semakin buruk. Cerdik, pintar, tetapi adab, perangai, sopan santun tak ada, kering. Sebab apa? Kerana tidak diseimbangkan dengan pembangunan spiritual. Tak ada. Hari ini semakin ketara lah. Sekolah-sekolah silibus pengajian dulu, pengajian tentang adab, tentang akhlak dan sebagainya ada. Hari ini kurang, semakin dibuang. Moral, kalau dulu moral lah, inilah, tak kira lah. Diberi pilihan dan sebagainya. Lagi sekali manusia tak ada idea, tak ada kefahaman tentang akhlak-akhlak ni, tak ada pada dia. Nilai-nilai akhlak ni tak ada dalam fikiran dia. Buat baik pada orang tua, tak ada, kefahaman tu kosong. Sabar tu, redha, syukur, tak ada, mana-mana tu tak ada dalam fikiran dia. Kena baik sangka lah, itulah ni, elemen-elemen akhlak ni tak ada dalam pemikiran. Sebab apa? Tak mengaji, tak ada dalam kepala dia. Ini berbahaya. Manusia yang samalah yang akan merosakkan tamadun yang dibina bila tidak ada pembangunan spiritual ni. Baik, perkara yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ini tentang pengajian ini, iaitu kaedah yang dijelaskan dalam hadis yang sudah biasa kita dengar lah. Kun aliman, adalah kau jadi seorang yang alim. Maksudnya berusahalah untuk menjadi orang yang ahli ilmu, ulama ataupun ahli akademik. Letaklah apa-apa nama pun, nama lama ke nama moden ke tak kira, yang penting menguasai ilmu dalam bidang masing-masing.
Al-muta'alliman, mungkin tak sampai ke tahap pakar lah. Alim ni pakar, mungkin tak sampai ke tahap pakar, tapi dia ni orang yang sentiasa mengaji, belajar, sentiasa berusaha untuk tahu. Mungkin tak sampai ke tahap pakar, tapi keinginan untuk belajar ni, pengajian tanpa sepadang masa ni, pengajian yang tidak terbatas dengan tempoh masa ni, biar ada muta'alliman, sentiasa berusaha untuk tahu, untuk belajar, biar ada sifat. Maksudnya pengajian ni jangan sampai setelah selesai diploma saja, atau setelah ijazah saja, master saja, PhD, jangan. Kena ada muta'alliman ini, atau jadi aliman, tak pakar. Kalau tidak apa, muta'alliman, sentiasa ada usaha-usaha untuk mengetahui dan menguasai, memahami sesuatu perkara. Kemudian kalau tidak dapat muta'alim pun, kadang-kadang tidak semua orang yang ada kesempatan yang baik untuk menjadi alim, untuk menjadi muta'alim. Dia ada peluang menjadi mustami'an. Paling tidak dia tumpang dengar, ambil tahu tentang perkembangan ilmu, perbincangan-perbincangan yang dilakukan. Dia ambil sama ada berkait dengan bidang dia ke atau tidak berkait dengan bidang dia, dia ambil tahu isu-isu yang sentiasa dibagikan, baca, ambil dengar, sekalipun dia bukan alim atau muta'alim yang belajar secara formal. Tapi kalau yang ni pun mungkin terhalang kerana kesibukan dan sebagainya, maka paling tidak dia yang keempat ini, au muhibban, orang yang mencintai ilmu, keilmuan, mencintai ilmu, para ulama'nya dan sebagainya. Dia ada kegembiraan, kesukaan, dia ada memberi penghormat, dia menghormati, memuliakan, menyukai siapa saja yang terlibat dengan keilmuan. Tapi jangan duduk yang kelima ni. Nabi kata jangan yang khamisan ni, jangan. Kau akan binasa. Alim pun tak, muta'alim pun tak, mustami' pun tak, muhib, suka kepada ilmu pun tak. Yang kelima ni lah yang masalah. Jadi cuma walau apapun keadaan kita ni, sama ada jadi pakar ke, apapun jadi pakar ke, muta'alim ke, yang ilmu yang kita dapat tu, pastikan bahawa ilmu itu kita tuntut dia lillahi subhanahu wa ta'ala. Dasar asas dia utama sekali, kita lakukan itu semata-mata kerana Allah, dengan arti kita sebagai hamba-Nya kerana menyahut perintah dia supaya mempelajari ilmu. Kerana Nabi memerintahkan dalam hadis, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebagai suatu kefarduan, sebagai satu kewajipan. Jadi bila kita belajar tu, jadikan ini sebagai dasar, bahawa pengajian kita ini sebagai satu perintah, satu tuntutan, sebagai salah satu dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain itu, urusan pekerjaan, urusan itu dan ini, itu biarlah yang menjadi selepas itu. Tapi dasar kepada pengajian kita adalah ubudiyah atau lillahi subhanahu wa ta'ala, kerana mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan lagi yang akhir, tadi ada lagi akhir saya nak sebut malam ni, iaitu ada dua ilmu, jenis ilmu. Satu ilmu yang dipelajari, satu ilmu yang dikurniakan. Ilmu yang dipelajari ini antara ilmu yang dipelajari ini, seperti yang disebut dalam hadis, innamal ilmu bita'allum. Ini kena mengaji lah, kena belajar. Dan belajar tu kena bersungguh. Tak boleh nak main lebih-lebih kurang. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan kita ni satu tumpuan, satu hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam diri seseorang ini dia ada dua hati, dua tumpuan dalam satu masa. Jadi kalau kita tumpukan kepada yang lain tumpuan kita akan jadi ceruk, akan jadi kurang. Jadi kalau kita tumpuan kita kepada ilmu, insya-Allah kita akan berjaya. Tapi kalau tumpuan kita ke lain, hak ni jadi tawar sikit. Pastikan bahawa kita dalam dunia akademik ni, dalam bi'ah ilmiah ni, penting sekali jaga tumpuan kita tu. Hal-hal lain tu tak tepi dulu seketika ni, sabar dulu. Tumpukan kepada untuk menguasai ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tadi dia pelajari. Saya nak kata ilmu yang dikurniakan. Ilmu yang dikurniakan ni
Jangan nafikan kewujudannya. Kalau ilmu yang pertama tu dia pelajari, kita yang berusaha nak dapatkan, yang kedua yang dikurniakan. Sebabnya, puncanya adalah kesucian jiwa. Jadi jadikan dua ni serangkai. Ilmu kalau kita nak kuasai dengan baik, pertama sekali belajar, mengaji, berusaha, membaca, mendengar dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa melakukan usaha-usaha menyucikan batin. Dia menjadi sebab kita mendapat ilmu yang kedua itu, ilmu yang dikurniakan Allah. Kadang-kadang ilmu yang susah kan jadi senang. Hak sikit jadi banyak. Hak selapih jadi 2-3 lapis. Kerana ada ilmu yang kedua ini. Itulah kunci kepada keberhasilan alim ulama kita dulu. Apabila keilmuan mereka itu di luar jangkauan kita. Sekianlah saja dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lord.